Bab mentakbir mimpi selepas sembahyang subuh. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Raja, beliau berkata, Samurah bin Jundub menceritakan kepada kami, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali berkata kepada sahabat-sahabatnya, adakah sesiapa di antara kamu bermimpi? Qala, Samurah berkata, fayaqussu alaihi man syaa Allah an yaqussa, maka berceritalah sesiapa yang dikehendaki Allah dia bercerita. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu pagi telah bersabda, bercerita kepada kami, sesungguhnya pada malam tadi aku telah didatangi oleh dua orang dan mereka telah membawaku. Mereka berkata kepadaku, pergi atau berjalan. Aku pun berjalan bersama mereka berdua, dan kami sampai kepada seorang yang sedang terbaring dan yang seorang lagi berdiri di hadapannya dengan satu batu besar. Apabila dia yahwi bis sakhrah, menghempapkan batu itu di kepalanya, pecahlah kepalanya dan bergoleklah batu itu. Yang memukul tadi mengikut batu lalu mengambilnya. Belum lagi sempat dia sampai kepada orang yang dipukul tadi, kepalanya yang pecah itu sudah pun sembuh kembali, sia semula, seperti mana asalnya. Kemudian dia kembali kepadanya, melakukan seperti yang telah dilakukannya terhadapnya pada kali yang pertama. Qala, Nabi SAW qala, perawi berkata, yani siapa? Samurah ni. Qultu, dia kata Nabi SAW bersabda, qultu, saya pun kata kepada mereka berdua, subhanallah, apa cerita mereka berdua ni? Ma hadhan, apa cerita mereka berdua ni? Qala li, Nabi SAW bercerita, kata perawi di bawahnya, Samurah. Qala li, mereka berdua berkata kepadaku, pergi, jalan lagi. Qala, Nabi SAW bercerita, kami pun berjalan, lalu sampai kepada seorang yang sedang terlentak, mustalqin liqafahu, terlentak. Dan ada pula seorang lagi berdiri dekatnya, bikallub min hadid, dengan satu cangkuk daripada besi. Dan orang itu datang ke sebelah, ke salah satu mukanya, ke sebelah muka orang tadi. Fayusharshiru shidqahu, lalu dibelahnya shidqahu, tepi bibir ini, ujung bibir, dibelahnya sini, dibelahnya hingga ke lehernya sampai ke belakang, dan hidungnya dibelahnya hingga ke belakang, dan matanya tepi ini dibelahnya hingga ke belakang. Qala, perawi berkata, wa rubbama qala Abu Raja, yang perawi di bawah pada Samurah tu, kadang-kadang Abu Raja bercerita, dia kata begini, fayashukku, yani di tempat yusharshiru tadi, dia kata yashukku, dia guna perkataan yashukku, sama saja maknanya, dia membelah. Thumma yatahawwalu ila al-janibil akhar, kemudian dia pergi ke sebelah lagi. Di sebelah ni dia pergi ke sebelah lagi pula, dilakukan terhadap orang itu seperti yang dilakukannya pada sebahagian sebelah muka dia tu. Yang pertama, belum lagi dia selesai melakukan terhadap sebelah yang baru tu,
sembuh, terus kembali pulih bahagian yang pertama, belah yang pertama, sebelah yang pertama yang telah dibelahnya itu, kama kana, seperti mana asalnya. Kemudian dilakukannya lagi terhadap orang itu, dilakukan lagi terhadapnya seperti yang telah dilakukannya pada kali yang pertama. Qala, Nabi SAW bersabda, qultu, aku pun berkata, subhanallah, ma hadha, apa cerita dua orang ini? Qala, Nabi SAW bersabda, qala li, mereka berdua berkata, pergi lagi. Kami pun pergi. Kami sampai dekat sesuatu seperti relau, tempat gok, orang kata gok bakar, bata ke apa ke, bakar roti ke, payah roti besar. Qala, perawi berkata, wa ahsibuhu annahu kana yaqul, dan saya percaya, saya ingat dia berkata, fa idza fihi, rupa-rupanya di dalamnya laghatun wa aswat, terdapat bunyi riuh rendah dan bising amat sangat. Laghatun wa aswat, bunyi riuh rendah, gegak bunyi. Qala, Nabi SAW bersabda, fattala'na fihi, kami pun menjenguk ke dalamnya, melihat ke dalamnya. Rupa-rupanya ada di dalamnya orang-orang lelaki dan perempuan yang bertelanjang. Dan mereka dijulang oleh julangan api dari bawah mereka. Apabila api itu sampai kepada mereka dari bawah, bau mereka riuh rendah. Mereka gagal, sibuk. Qala qultu lahum, Nabi SAW bersabda, saya pun berkata kepada mereka, dalam setengah nuskahnya lahuma, apa cerita mereka ini? Qala, Nabi SAW bersabda, mereka berdua berkata kepadaku, pergi lagi. Qala, Nabi SAW bersabda, kami pun pergi sehingga sampai dekat satu sungai. Saya ingat dia berkata, sungai itu merah seperti darah. Rupa-rupanya di dalam sungai itu ada seorang yang sedang berenang. Dan di tepi sungai itu ada pula seorang yang telah mengumpulkan sekian banyak anak batu. Apabila yang berenang itu berenang selama yang dikehendakinya, berenang mayasbah, sekian lama, beberapa lama, dia pun datang kepada yang mengumpulkan batu di tepi itu. Maka orang yang berada di tepi itu pun membuka mulutnya, lalu menyumbat masuk batu ke dalam mulutnya. Fayantaliqu, yang berenang itu terus kembali ke dalam sungai pula dan berenang lagi. Kemudian kembali lagi kepadanya. Setiap kali dia kembali kepadanya, yang berada di tepi itu akan membuka mulutnya, lalu menyumbat batu ke dalam mulutnya. Qala, Nabi SAW bersabda, qultu lahuma, saya pun berkata kepada mereka berdua, ma hadhan, apa cerita mereka berdua ni? Kenapa dengan mereka berdua ni? Qala, Nabi SAW bersabda, mereka berdua berkata kepadaku, intaliq, pergi terus. Qala, Nabi SAW bercerita, kami pun pergi. Kami sampai kepada seorang yang cukup bodoh, rupanya seperti orang yang paling bodoh pernah engkau lihat rupanya. Bagaimana? Dan dekatnya ada apinya, yahushuha, dia menyemarakkan api itu dan berlari di sekelilingnya ataupun berjalan di sekelilingnya. Qala, Nabi SAW bersabda, qultu lahuma, aku berkata kepada mereka berdua,
"Ma hadha?" Apa cerita orang ini? Qala, Nabi SAW bersabda lagi, qala li, mereka berdua berkata kepadaku, intaliq, intaliq, pergi, pergi. Kami pun pergi lagi. Lalu sampai ke satu taman yang menghijau kehitaman. Di dalamnya terdapat segala macam bunga pada musim bunga. Dan di hadapan taman, di tengah-tengah taman itu, ada seorang yang tinggi, hampir-hampir tidak kelihatan oleh saya, kepalanya menjulang ke langit. Dan saya dapati di sekeliling orang itu ada ramai sekali anak-anak, tidak pernah dilihat seramai itu. Qala qultu lahuma, Nabi SAW bersabda, aku pun berkata kepada mereka berdua, apa cerita orang ini? Dan siapa budak-budak itu? Apa budak-budak itu? Apa cerita budak-budak itu? Qala li, Nabi SAW bersabda, mereka berdua berkata kepadaku, intaliq, intaliq, pergi lagi, pergi lagi. Qala fantalaqna, Nabi SAW pun berkata, kami pun pergi lagi, sehingga sampai ke satu taman yang sangat besar. Tidak pernah kulihat satu taman yang lebih besar daripada itu dan lebih cantik daripadanya. Qala, Nabi SAW bersabda, qala li, mereka berdua berkata kepadaku, irqa fiha, naik, naik ke dalamnya. Qala, Nabi SAW bersabda, kami pun naik dan sampai ke satu bandar yang dibina dengan anak-anak batu daripada emas, dengan ni batu bata, labin itu batu bata daripada emas dan daripada perak. Kami pun sampai ke pintu bandar itu, lalu meminta supaya dibuka pintunya. Maka dibukalah pintunya untuk kami, dan kami masuk ke dalamnya. Kami disambut di dalamnya oleh orang-orang yang separuh kejadian mereka ialah seperti orang yang paling cantik yang pernah engkau lihat ataupun yang dapat engkau bayangkan, dan separuh lagi paling huduh, dalam rupa paling huduh yang dapat engkau bayangkan. Qala lahum, Nabi SAW berkata, mereka pun berkata kepada, mereka berdua berkata kepada orang-orang tadi, idhabu faqa'u fi dhalikan nahar, pergilah, kamu masuk, kamu menyelam ke dalam sungai itu. Qala, Nabi SAW bersabda, di situ ada sungai yang terbentang, mengalir airnya. Airnya itu putih, bagaikan susu yang putih. Fadhahabu, mereka pun pergi dan menyelam di dalamnya. Thumma raja'u ilaina, kemudian kembali kepada kami dalam keadaan telah pun hilang kecacatan yang ada pada mereka sebelum itu, ataupun kekurangan yang ada pada mereka sebelum itu. Fasaru, mereka telah pun menjadi, mereka telah, rupa mereka telah bertukar dalam bentuk yang paling cantik, dalam rupa yang paling cantik. Mereka telah berubah kepada rupa yang paling cantik. Qala li, Nabi SAW bersabda, mereka berdua berkata kepadaku, inilah jannatu adnin, syurga adnin. Inilah syurga adnin, dan ini pula rumahmu, kediamanmu. Qala, Nabi SAW bersabda, fasama basari su'uda, mataku memandang kepada ketinggiannya. Jadi aku pandang daripada bawah, lenggok. Apa kata? Pada gitu. Fa idza qasrun, rupa-rupanya satu istana, mithlur ribabatil bayda, bagaikan awan yang putih.
qala li, mereka berdua berkata kepadaku, itulah ataupun inilah kediamanmu. Qala, Nabi SAW berkata, qultu lahuma, aku pun berkata kepada mereka berdua, semoga kamu berdua diberkati Allah, biarkan aku memasukinya, biar aku masuk ke dalamnya. Mereka berdua pun berkata, sekarang tak boleh, tetapi engkau nanti akan masuk. Qala, Nabi SAW bersabda, qultu lahuma, saya berkata kepada mereka berdua, sejak malam tadi saya telah melihat keajaiban. Apa cerita orang yang telah saya lihat itu? Qala, Nabi SAW bersabda, mereka berdua berkata kepadaku, ama, ketahuilah, sesungguhnya kami akan menceritakan kepadamu. Adapun orang yang pertama yang kau sampai kepadanya dalam keadaan kepalanya itu dipecahkan, itu ialah orang yang mengambil Al-Quran lalu meninggalkannya. Orang yang mengambil Al-Quran lalu meninggalkannya. Dan orang yang tidur sehingga tertinggal sembahyang fardunya. Adapun orang yang kau sampai kepadanya dalam keadaan tepi mulutnya dibelah sampai ke belakang tengkuknya itu, dan hidungnya dibelah sampai ke belakang tengkuknya, dan matanya hingga ke belakang tengkuknya itu, itulah orang yang kesana kemari, keluar dari rumahnya, kesana kemari, membuat dusta, sehingga dustanya itu sampai ke seluruh dunia, sampai ke serata tempat. Adapun orang-orang lelaki dan perempuan yang terlanjang itu, yang bertelanjang itu, yang mereka itu fi mithli bina'i at-tanur, yang berada di suatu tempat seperti relau itu, mereka ialah az-zunat waz-zawani, itu penzina lelaki dan perempuan. Adapun orang yang kau pergi sampai kepadanya dalam keadaan dia itu berenang di dalam air, di dalam sungai, dan disumbat batu ke dalam mulutnya, itulah orang yang memakan riba. Dan orang yang rupanya bodoh sekali, yang berada dekat neraka dan yang menyemarakkan api neraka dan berjalan di sekelilingnya itu adalah malaikat penjaga neraka. Dan adapun orang yang tinggi yang berada di dalam taman itu, itulah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Dan anak-anak budak-budak yang berada di sekelilingnya itu ialah anak-anak yang mati di atas fitrah. Qala, Samurah berkata, faqala ba'dul muslimin, maka berkatalah salah seorang daripada orang-orang Islam yang berada di dalam majlis itu, wahai Rasulullah, wa auladul musyrikin, dan anak-anak orang musyrikin juga. Rasulullah SAW bersabda, dan anak-anak orang musyrikin juga. Adapun orang-orang yang separuh daripada mereka itu, sebahagian daripada tubuh mereka itu cantik, dan sebahagian daripada tubuh mereka pula hodoh, itulah orang-orang yang mencampur baurkan amalan baiknya dengan amalan jahat, tetapi Allah mengampunkan mereka. Nah, sekata dia apa? Tengok dulu lah. Sekata. Jadi di sini bab ta'birir ru'ya, ni kira bab akhir dalam bahagian ta'birir ru'ya ni. Ta'bir mimpi selepas mahaya subuh, boleh ke tidak? Jawabnya, Imam Bukhari nak ceritanya boleh lah. Tahu dah, kita tengok dalam riwayat dia waktu hari ni, bila pagi lepas pada semaya subuh, Nabi SAW pun kata kepada kami,
Selalu dia lagu tu. Dia kata kepada sahabat dia, siapa mimpi di antara kamu? Mana lepas sembahyang subuh, kalau orang cerita kepada dia lepas sembahyang, dia akan takbir lah. Dia akan mentadbir mimpi itu. Ini menunjukkan boleh. Satu, maksud Imam Bukhari buat tajuk. Yang kedua, Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada dhaifnya riwayat. Ada juga riwayat, ada juga hadis yang menyebutkan tak boleh, larang takbir mimpi sebelum naik matahari. Sebelum terbit matahari lah. Bukan sebelum masuk subuh dah, terbit matahari. Sebelum terbit matahari itu memang tak boleh, dilarang. Jadi tujuan Imam Bukhari buat mari hak ni, dia nak ayat hak tu tidak sahih. Tidak sahih, tak boleh pakai hak tu. Kena pakai hak ni. Baiklah, kita tengok kalau dalam kitab ni hasyiah nombor 10. Hasyiah nombor 10. Qila fihi isyaratun ila dha'f ma rawahu Abdul Razzaq an Ma'mar an Sa'id bin Abd Rahman an ba'd ulama'ihim qala la qala la tukhbirha hatta tatlu' asy-syams. Ini ada dalam Musannaf Abdul Razzaq. Ni riwayat ni. Dia kata jangan cerita mimpi itu selagi tak terbit matahari, selagi tak naik matahari. Imam Bukhari nak isyarat kepada hak tu dhaif. Hak tu dhaif. Lepas tu Imam Bukhari ada juga meriwayatkan daripada Abdul Razzaq ni dalam kitab dia ni. Imam Bukhari tahu banyak hadis Abdul Razzaq ni. Dan banyak juga hadis dia mari. Tapi hak ni dia tak ambil. Dia tak ambil. Dia tahu, kira-kira dia tahu. Dia isyarat saja. Mana isyarat gini lebih berarti lagi daripada kata dalam kitab tu. Sebab kalau kata dalam kitab tu boleh jadi kalau dalam kitab lain. Sebab itu Imam Bukhari dia tidak sebut kitab, dia sebut hadis. Dia isyarat. Tak kira lah duduk mana. Hadis tu tidak sahih. Satu maksud dia. Yang kedua, dia beradab. Dia tidak kata dalam kitab tu. Mana boleh jadi kerah tu seseolahnya pengarang dia tu dengan sengaja ataupun dengan maksud memang nak sebarkan hadis yang dhaif ke ataupun yang palsu ke, maka berat kalau lagu tu. Boleh jadi pengarang-pengarang sebelum Imam Bukhari, kerja dianya ialah mengumpulkan hadis saja. Untuk menyemok hadis itu, dia serah kepada orang lain. Dia kumpul dulu. Dengan sebab itu kita tak boleh kata selalu kalau kita dapati ada hadis-hadis yang maudhu', bahkan hadis dhaif pun dalam kitab-kitab ulama, kita tak boleh kata selalu dia ni gini. Tak boleh. Sebab apa? Banyak kemungkinan itu. Kemungkinan dia tidak tahu, dia tidak sedar. Sedangkan mana kalau orang tu dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah, berat tu. Sampai Imamul Haramain kata jadi kafir dia kalau sengaja hadis palsu. Walaupun orang lain tak katalah sampai gitu, tapi neraka tu tentulah neraka. Jadi berat. Boleh jadi dia tidak tahu, boleh jadi dia maksud pun tak adilah, nak kumpulkan saja. Lepas tu dia kemukakan sanad, kamu selidiklah. Dan aku pula tidak kata sesoalannya pengarang itu masing-masing. Dia kata aku tidak kata kamu boleh amal selalu. Ada dalam kitab aku tak kata gitu. Cuma kumpulkan saja. Kamu kena selidiklah pula. Selidik. Aku hanya kumpulkan. Nak kumpul secara tu pun bukan main payah. Sebab apa? Pada masa tu kitab-kitab ni belum ada lagi. Nak terkumpul sekarang ni ulama-ulama tu pergi setempat tu boleh 2-3 hadis, pergi lain pula 2-3 hadis, jumpa dengan orang tu, jumpa dengan orang ni, baru jadi sport hak kita tengok sekarang ni. Usaha dia tu berat. Nak kumpul saja tu habis masa dah, habis hayat dah. Nak kaji pula tiap-tiap seorang tu, kerja berat. Jadi dengan sebab itu dia ada bidang masing-masing pula. Dalam bahagian hadis hak ni kumpul saja. Hak ni bahagian kaji, perawi saja. Dan hak ni dia tengok kitab-kitab tu, takhrij kitab tu pula, tahqiq kitab tu pula. Begitulah.
Jadi kerja masing-masing. Jadi bagi tugas lah kira-kira. Jadi kita tak boleh kata selalu. Tak boleh kata selalu. Begitulah. Jadi kerja masing-masing. Jadi bagi tugas lah kira-kira. Jadi kita tak boleh kata selalu. Tak boleh kata selalu. Itu boleh jadi maksud Imam Bukhari belakang lah tu. Dan dalam tajuk Imam Bukhari juga ada isyarat untuk menolak pendapat ahli ta'bir mimpi yang mengatakan yang eloknya iaitu ta'bir mimpi ni iaitu selepas terbit matahari. Imam Bukhari nak tolak pendapat tu. Sebab pendapat tu kalau ada pun tidak ada asasnya. Asasnya hak dhaif tadi. Tak boleh nak lawan hak sahih ni. Kalaulah tak boleh ta'bir mimpi, tak molek selepas pada subuh tu, sebelum terbit matahari, apa yang Nabi SAW suruh sahabat-sahabat dia tu royak je. Kalau ada mimpi, lepas tu biasanya apabila royak tu dia ta'bir lalu lah. Mungkin siapa kau terbit matahari, ataupun tak ada siapa ke masa tu, rekah je. Ini menunjukkan dalam hadis yang sahih tak apa. Bahkan sebenarnya lebih baik lagi. Cepat-cepat. Sebab apa? Kalau lambat boleh jadi terlupa. Boleh jadi terlupa. Jadi kalau ketika, sebab biasanya mimpi ni malam, boleh jadi mimpi tengah hari pun boleh jadi juga. Tapi biasanya mimpi ni malam. Bila malam, bangun subuh tu lah. Cepat masa ingat je, dan tidak terlupa lagi. Sebelum terlupa boleh cerita pada masa tu. Sebab itulah Nabi SAW pun pada masa tu dia ta'bir mimpinya. Walaupun ada juga pada masa lain. Ini dia kata hak biasa, sering kali begitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya kita dapati di sini daripada hadis ni, hak dalal adalah habis dah hak tajuk tu. Hak dalal ni Samurah kata Nabi SAW sering kali begitu keadaan. Dan ini menunjukkan hebat Nabi SAW tu dalam ilmu ta'bir mimpi juga. Hebat. Kalau Nabi Yusuf terkenal dengan kehebatan, bahkan ia menjadi satu mukjizat dia. Mukjizat dia iaitu ta'bir mimpi. Maka Nabi SAW tidak kurang. Sebab apa? Orang hak mari itu macam-macam tu. Dan dia ta'bir. Setiap orang ta'bir tu tak ada hak Nabi SAW ta'bir tak ada tepat. Tak ada. Tak ada seorang pun sahabat kata dia ta'bir tu jadi lagu lain. Tak ada. Tepat. Ada kalanya hak dia ta'bir tu berlaku semasa hayat sahabat-sahabat. Ada kalanya tak. Zaman kita ni pun tak ada lagi hak ta'bir. Lama masanya. Ada kalanya puluh-puluh tahun kemudian baru berlaku. Ta'bir dia. Hak dia ta'bir tu akan berlaku. Tapi banyak di antaranya yang berlaku semasa tu juga. Sahabat-sahabat boleh tengok sendiri. Hak Nabi SAW ta'bir tu memang tepat. Bagaimanalah orang yang hidup di zaman Nabi SAW ni, kalaulah dia tu hati bersih, ikhlas, tak ada kepentingan duniawi lah kita kata, dia tak terima Nabi. Tak pernah sabar. Kalau tengok kok mana-mana sekalipun, kalau tengok kelebihan ni saja berpadan dah. Tak usah tengok orang lain-lain lagi. Kok lain-lain lagi, kalau tengok semua lebih belakang. Dia sendiri tu, dia sendiri tu jadi mukjizat dah. Melemahkan orang dah. Kita ni hanya boleh tengok Quran dengan hadis. Hak tu pun banyak juga kita tengok tepat hak dia kata dalam Quran dan hadis. Tapi sekali dengan dia kita tak ada tengok. Orang-orang hak di zaman dia ni. Macam mana tidak boleh beriman? Sebab itulah berat. Orang pada masa itunya kalau tidak beriman lebih berat daripada orang lain, kena seksaan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri yang menyampaikan Islam itu. Jadi kita nak kata dalam keadaan tidak sempurna ke, ada hak tak kena ke, mana-mana tepat dalam dakwah dia, tak ada kemungkinan itu. Kalau orang lain boleh jadilah. Jadi tak terima juga. Nampaklah mana degil sangat. Itu ini pengajaran. Baiklah. Apa yang diceritakan di sini, Nabi SAW cerita hak dia sendiri mimpi. Lepas tu kita kata hak ni
Hak ni kita dapati dulu pada malam Mi'raj ni. Pada malam Mi'raj. Jadi ini apakah termasuk dalam bab mimpi? Kalau dalam Mi'raj tu bukan mimpi dalam keadaan sedar pergi. Bapa Imam Bukhari buat mari hak ni dalam bab mimpi. Kalau hak Mi'raj, sedangkan kita telah jumpa dah lebih kurang ginilah isi dia je berlaku pada malam Mi'raj tu, ditunjukkan kepada Nabi SAW. Kira-kiranya hak ni pada malam Mi'raj je. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama dia kata malam tadi ada dua orang mari dan dia bawa aku pergi. Ibta'athani, ba'atha makna gerak aku, bawa aku pergi dengan gerak aku. Dia faham gitu. Dia faham gitu. Makna dalam keadaan sedar Nabi pergi. Dan ini termasuk dalam cerita hak Mi'raj. Tapi kalau cerita Mi'raj tu apa kena mengena dengan takbir mimpi ni? Itu persoalan. Bila sebab itu setengah-setengah ulama kata dak, hak malam Mi'raj tu suku. Hak ni hak mimpi. Hak dia mimpi ni lepas pada tu dia tengok pula pada malam Mi'raj. Ataupun hak malam Mi'raj tu dia tengok jumpa dah. Hak ni mana cerita ni? Cerita di Madinah. Hak Mi'raj tu sebelum pada tu. Mana dia tengok dah Mi'raj. Lepas tu tunjuk pula. Lagi menguatkan lah. Lagi menguatkan. Jadi hak ni kalau kita kata mimpi tak jadi masalah lah. Tapi kalau kata hak malam Mi'raj tu, kalau kita kata sah je, mimpi-mimpi ni tak ada. Kalau kita andaikan sah saja, maka apa makna dia? Apa jawapan dia, penyelesaian dia? Jawapannya ialah hak Nabi SAW tengok pada malam Mi'raj itu pun, hak dia tengok tu tunjuk di alam misal juga. Supaya dalam mimpi tu alam misal juga. Semua orang tu dalam keadaan tidur. Ada kalanya Allah SWT tunjuk pada seseorang tu perkara yang berlaku di alam misal dalam keadaan dia sedar. Yang ini seperti Nabi SAW yang perlu ditakbir berlaku. Mana perlu ditakbir, ini sebab apa, ini sebab apa. Serupa dengan mimpi juga. Serupa dengan mimpi juga keadaannya. Dengan sebab itu dia masuk dalam bab ni. Tidak semesti mimpi itu mimpi tidur. Yang ditunjuk, asalkan yang ditunjuk tu bukan alam biasa dia, bukan hak biasa dia, orang lain tak nampak. Tidak berlaku di alam biasa dia, orang lain tak nampak. Tetapi benda tu benar-benar menggambarkan sesuatu keadaan. Begitulah yang akan berlaku. Kalau orang buat gini, begitulah yang akan berlaku. Serupa dengan takbir mimpi juga. Kalau kita kata ambil hak malam Mi'raj. Kalau kita tidak ambil hak Mi'raj, kita kata mimpi. Dan hak itulah pada adanya hak tu lebih kuat lagi. Hak ni cerita hak mimpi. Serupa dengan hak tu tak jadi masalah. Menunjukkan berkali-kali ditunjukkan kepada Nabi SAW. Ada pada malam Mi'raj, ada dalam mimpi, benda yang sama. Lagu tu juga. Jadi kalau kita mimpi, ini juga isyarat. Kalau kita mimpi berkali-kali lagu tu, mimpi lagu tu pula. Dan benda tu bukan yang menakutkan, bukan yang menakutkan, bukan gangguan syaitan lah kita kata. Bukan gangguan syaitan. Mimpi jenis lain. Berkali-kali kita mimpi. Kena beri perhatian. Mana ada kebenaran dia. Kena beri perhatian. Di sini pun isyarat ke situ juga. Jadi kalau beberapa kali ditunjukkan kepada Nabi SAW, menunjukkan tepat dia tu. Itu adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Lepas tu tak apalah. Pergi jumpa dengan hak ni, jumpa dengan hak ni. Lagu tu lah. Pelik lah. Pelik. Nak kata lari tidak, tak lari. Hak ni pula duk hari jatuh lah. Dah pelik. Lepas pada tak pala dengan batu besar tu pecah tu. Batu tu pun golek. Tu pun pergi ambil batu. Pergi ambil tu, jadi molek pula dah kepalanya. Jadi molek pula. Katok pula. Lagu tu lah seterusnya. Nabi SAW hairan lah. Dia pun kata, mahadhan, apa cerita dua orang ni? Jadi kita kata mahadhan. Itu kalau dalam bahasa Arab kita kata man hadha. Man anta. Kalau man anta, ana sebut nama. Tapi kalau ma anta, itu makna dia tanya kerja kita. Ma anta, ana mudarris.
Misalnya saya guru, kalau tanya dengan nak, mak, mana dia tanya tentang keadaan, perbuatan, kerja, ataupun cerita apa hal dia, tanya tentang hal dia, bukan tanya tentang diri dia, siapa dia tu. Dia tidak tanya. Semua kita perhati, semua ma berlaku. Sebab itulah anda terjemah tadi, apa cerita dua orang ni, kenapa dengan dua orang ni. Dia tidak tanya siapa dua orang ni, no. Apa cerita dua orang ni. Lepas tu dia kata Gi. Lepas tu pergi berjalan pula. Begitulah. Jadi ada cangkuk ni, cangkuk orang tajam, macam sabit panjang, ataupun penyangkut yang lain lah. Dia sakut tu kerak sampai ke sini, cari soyok ni, terbelah. Cari di hidung ni pula sampai ke sini, mata pula tepi ni, ambil tepi belakang sampai sini. Begitulah keadaan. Lepas tu pusat alik ni, dia pun musing ke alik ni pula, nak buat alik ni pula. Tak ada dia buat alik ni tu, alik ni siar dah pula. Begitulah berterusan lamanya dalam keadaan tu. Buat lagu tu pula berkali-kali lah. Nabi SAW kata, subhanallah, apa ni? Apa cerita dua orang ni? Lepas tu pergi lagi. Pergi tengok macam rela, macam gok. Kalau orang pernah tengok gok roti ni, tempat kita ni payah tu kecil je. Roti ni besar dalam, jauh dia ambil dengan besi panjang tu ambil. Dalam. Itu gok, orang kita Kelantan panggil gok. Rela. Tanur pun ada juga bahasa kita, tanur. Dia guna juga perkataan tanur sekarang ni, bahasa Melayu. Pergi tengok macam tu lah. Gagal rendah dalam tu, gagal bising punya. Tengok dalam tu ada orang lelaki dan perempuan telanjang. Telanjang. Lepas tu api mari ke bawah. Apabila api tu dekat dengan mereka, berteriak mereka dan bertepik lana lah. Dau macam mana tepik lana. Riuh rendah lah jadi. Nabi SAW pun kata, apa cerita mereka ni, apa ni lagu dia. Gi lagi. Pergi depan tu jumpa pula orang dalam sungai. Sungai tu merah, supaya darah. Jadi kalau kita perhati semua ni kan, dia ada kesesuaian berlaku. Sebab hukuman Allah SWT bagi ni, hukum sunnatullah. Hak dalam dunia ni pun gitu juga. Pada umumnya, kalau orang buat lagu ni, dia akan dapat lagu ni. Kalau orang tanam waria, dia akan dapat waria. Kalau orang rajin, dia akan dapat hasil usaha kerajinan dia tu. Kalau orang malah, dia akan dapat lagu ni. Kalau orang jahat, dia akan gini. Dalam dunia pun begitu, sunnatullah. Akhirat saya esok pun, akhirat tu dia sambung lagi. Ini mengikut Islam kita je, tidak sebut agama lain. Islam kita ni akhirat tu dia ada kaitan dengan dunia ni. Akhirat tu balas dari akhirat tu sesuai juga dengan dalam dunia ni. Hak kita buat dalam dunia ni. Hak itulah. Akhir sekali dia cerita. Apa cerita pelik tengok ni? Dia pun rayak. Bila rayak dia kata kita rekahlah. Tidak ambil semua. Dia kata hak mula-mula tu jumpa tu, itulah orang yang ambil Quran. Ambil Quran tu lagu mana ambil Quran? Bukan maksudnya ambil gitu, terima ilmu Quran. Fayarfuduhu, lalu dia menolaknya, tak sepakat. Itu akibatnya. Itu tak sepakat. Dia terima dah Quran, dia tak sepakat. Ataupun setengah-setengah ulama ni, setengah-setengah ulama kata dia ambil Quran tu maksudnya dia hafal Quran. Fayarfuduhu, lepas tu dia berasa tidak lebih ngapa Quran, lupa dengan gitu, dia tak cara ke Quran. Tu berat tu kalau hak tu. Ulama-ulama, sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata orang ngapa Quran ni pun berat juga. Sebab itulah suatu ketika dulu orang-orang kita ni kurang ngapa Quran. Sebab pengaruh itulah, pendapat itulah. Kira-kira je takut, orang takut. Tetapi lepas tu kemudiannya ulama bahar pula, dia kata tidak, hak tu hak dengan sengaja.
Dan hak semua sepakat ulamanya ambil Quran ni, terima ajaran Quran, tahu ajaran Quran, lepas tu tak sepakat. Lagu tu bukan maknanya hafal Quran lepas tu terlupa dengan tidak sengaja. Baca semua tapi dah terlupa, tak termasuk hak tu. Lepas tu orang boleh terima. Sehingga sekarang ni ramai orang hafal Quran. Tak apalah. Dua makna. Belajar Quran, faham Quran, tahu dah hak Quran ajar di molek, tapi tak sih semacam hak lagu ni. Apa makna? Hak ni lah, hak apa ni batu tadi tu, katak dengan batu. Sebab apa? Ini tidak layak ada kepala orang lagu ni. Tidak kayak otak kan, kita mikir dengan otak. Akal kita pusat dia je otak. Jadi tidak layak ada otak. Pada peracun otak. Tak erti menilai. Kira-kiranya orang kalau ada akal, ada otak, dah tahu dah benda molek, terimalah apa yang tolaknya, apa yang tak saya pakainya, dah belum molek. Balasan dia dah tak say sangat, tak say pakai otak, dia biar tak ada lah, biar hancur, biar hancur semacam. Itu balasan dia. Wa yanamu 'anis salatil maktubah. Ni. Dan tidur 'anis salatil maktubah, dengan meninggalkan sembahyang fardu. Tidur dengan meninggalkan sembahyang fardu. Antu litak. Mana sengaja buat lagu tu. Tidak ambil berat lah tentang sembahyang fardu. Pasal apa tidak ambil berat? Pasal tak perhati hak Quran kata. Tak perhati hak Quran kata. Tak ambil berat, tak berasa takut hak Quran kata. Jadi sembahyang pun tak jaga. Sembahyang pun tak jaga. Jadi sehingga tidur ikut serok. Ini akibatnya. Sepatutnya orang yang ada Quran itu, dia jagalah sembahyang. Sekurang-kurangnya dia baca dalam sembahyang dia. Dia jagalah waktu. Allah SWT wayak dah. Kitaban mawquta, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, terikat dengan waktu kan. Ni siapa? Tak faham. Tak faham orang rakyat kena jaga waktu, kena jaga waktu. Jadi itulah akibatnya. Adapun orang yang dikoyakkan ataupun dibelah mulut dia dengan cakuk tadi, hak tu lagu mana? Orang yang buat perkara dusta. Buat perkara dusta. Benda hak tak ada dak pun. Habis serata dunia. Orang duduk kata begitu. Misalnya hak kafir tu kafir. Hak Islam pun boleh jadi juga lagu tu. Hukuman dia serupa. Hak kafir pun lagu tu juga. Dia kata negeri orang tu ada senjata lah, goni. Dia pun pergi serang. Dia tipu habis orang dalam dunia. Orang pun pakat dengan dia, pakat pergi serang. Terima hak dia. Misalnya kita kata tu dusta lagu tu lah, yang sampai ke serata negeri, ke segenap pelosok negeri sampai. Kerana dusta dia tu. Sebab itulah dusta tu mulut, hidung, mata. Padahal dia tak ada nampak pun, dia tak tengok pun lagu tu. Padahal dia tak ada hidu pun benda tu. Tiba-tiba dia berdusta. Dia buat cerita macam-macam. Hak tu hak dunia kita kata. Hak agama lagu mana? Hadis Nabi SAW. Hak bukan hadis punya sebar. Hak bukan hadis palsu. Sebar rata. Dia berasa dia boleh pahala. Ni lagu ni juga. Serata dunia habis orang keliru. Kerana dia sebar benda-benda lagu tu. Jumpa lah. Ni benda bahayanya. Menunjukkan perbuatan itu adalah dosa besar. Tak boleh dalam agama. Lepas tu orang lelaki dan perempuan yang telanjang tu duduk dalam relau. Apa? Sebab biasanya orang-orang yang berzina ni, dia akan bertelanjang lah. Tentu dah. Dan dia akan mencari tempat yang selesa, tempat yang sejuk, tempat yang tersembunyi, tertutup daripada pandangan orang biasa. Jadi hukum dia apa dia? Tempat yang tidak selesa sangat, panas sangat, duduk dalam relau. Dan bertelanjang juga. Dia tak sendiri orang tengok, orang pergi jenguk tengok. Situlah berteriak, bertepik. Popok dia hanya sakit di situ. Lepas tu api apa mari ke bawah. Sebab hak bawah tu lah jadi masalahnya.
jadi berzina tu kerana tak pandai jaga hak bawah. Kau alik bawah tu lah. Sebab tu api tu mari kat bawah, panas. Sebab tu kita perhati dia hukuman tu sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang. Dan orang yang berenang dalam sungai tak boleh nak naik ada jaga. Kalau naik nya cekah mulut tu bubuh batu, anak batu. Bubuh batu dalam mulut, lari pula masuk dalam sungai. Batunya letih lah, cakap berenang semacam dalam sungai tu. Nak mari tepi lagu tu pula. Begitulah keadaannya. Begitulah keadaannya. Lepas tu sungai tu pula bukan sungai biasa. Sungai tu merah, supar darah. Darah kalau ke mana tak tahu lah, tapi supar darah dia kata merah. Kalau darah baunya macam mana? Hanya tak kira lah. Teruk lah. Nak naik tak boleh. Ni apa? Orang makan riba. Makan riba kan nak mulut lah, nak sedap mulut lah. Sebab itulah hukumannya gitu. Lepas tu berapa berenang dalam darah tu, dia pada hakikatnya isap darah orang. Orang makan riba ni pada hakikatnya dia meminum, menghirup darah orang. Jadi dihukum berenang dalam darah. Baru dia tahu gapo dia kesalahan dia. Hakikatnya hak dia buat tu gapo. Inilah darah lah hakikatnya. Begitu. Orang makan riba. Dan orang hak bodoh sangat rupa dia, hak duduk dekat neraka bodoh. Siapa dia? Itulah penjaga neraka. Jadi penjaga neraka, malaikat dia tu bodoh. Tengok dia tu pun takut dah. Kalau kita dalam dunia ni kadang-kadang takut tu terkecing, orang kata. Terkecing, ketar. Hak ni lebih pada tu, tak boleh nak bayar lah. Tak boleh nak bayar. Tak boleh nak bayar. Takut sangat. Jadi dia ni kerja dia apa dia? Dia menyemarakkan api. Biar kau besar. Biar kau besar api. Biar hidup semua api. Itu kerja dia. Gi mari kau kawasan tu. Gitulah. Dalam keadaan ada penjaga yang macam tu, apabila orang masuk neraka nak lari lagu mana? Itulah. Kalau dalam dunia ni masuk jail pun orang tak sedar. Susah. Pas masuk neraka, pasal benda tak nampak lagi lah, tu jadi tak takut. Tu jadi tak nampak. Padahal contoh-contoh banyak dah dalam dunia ni. Tuhan bui nampak orang sakit lagu mana, orang sesa lagu mana, orang sedih lagu mana. Hak tu pun tak tertanggung dah. Kan? Kadang-kadang kita tengok kerana sedih sangat, kerana susah sangat, sampai nak bunuh diri nak ada. Sampai mereka tu dunia. Padahal berapa ramai orang kalau dia sabar sikit selesai masalah. Ni tak ada dah. Tak ada harapan. Tak ada harapan. Ada pun orang yang tinggi berdiri di tengah taman yang comel taman tu. Taman yang menghijau, hijau dia tu kehitaman. Seperti dalam Quran sebut mudhammatan. Mudhammatan itu sini mu'tammatan. Jadi ala rawdatin mu'tammatin. Pergi dekat taman dia menghijau. Hijau dia tu oleh kerana subur sangat tu, hijau ala kehitam. Hijau dia subur sangat. Lepas tu segala macam bunga yang ada pada musim bunga pada dalam taman. Syurga lah, maksudnya syurga lah tu. Lepas tu tengok di tengah tu ada seorang yang tinggi, hampir tak nampak atas dia. Kepala dia tu tak nampak. Jadi Nabi SAW pun tak tahulah siapa dia ni, apa cerita, apa lagu ni. Tinggi, di sekeliling dia tu anak-anak. Budak-budak. Jadi itu syurga. Dan hak tinggi saat ni Nabi Ibrahim. Maknanya apa? Mana perjuangan dia tu, cita-cita dia tu, harapan dia tu, fikiran dia tu sangat tinggi. Maka Allah SWT bagilah kepada dia. Dan hak selamat kerana mengikut
ajaran Nabi Ibrahim, din Hanif ini. Siapa dia? Kanak-kanak. Kanak-kanak ni mana hak tidak Islam pun mana duduk di sekeliling dia. Jadi anggap dia tu sebagai bapak lah, sebagai bapak. Di sini menunjukkan kebesaran Nabi Ibrahim tu, keistimewaan dia. Keistimewaan dia. Lepas tu Nabi SAW masuk pula. Tengok. Ni pun dalam syurga lah. Satu bandar. Bangunan-bangunan dia tu anak bata-bata dia, batu-bata dia. Emas perak. Bukan batu-bata dunia. Emas perak. Jadi bila masuk tu tengok ada di sini ni kira-kira ni syurga ke tidak? Kalau syurga tak masuk lagi pokok ni. Ditunjuk satu tempat lah. Satu tempat lah. Sebab tu kata alam mithal. Tengok orang-orang yang sebahagian daripada tubuh dia boleh jadi bahagian atas comel, bahagian bawah tak comel. Boleh jadi bahagian bawah comel, atas tak comel. Ataupun sebelah comel, sebelah tak comel. Lagu mana? Soalnya nak bayar lah huduh tu. Dia kata kalau hak comel tu hak kita boleh bayar setara mana comel setara tu. Kalau kita bayar hak dalam dunia ni, alik ni comel, sebelah ni comel, sebelah ni kakak. Lagu mana? Hak paling huduh, paling menakutkan hak sebelah lagi. Katakanlah dia kata sebahagian tak tahulah sebelah ke atas bawah ke tak tahulah, tapi sebahagian. Lagu tu lah. Terkejutlah tengok macam mana lagu. Tiba-tiba disuruh pergi nyelai dalam sungai. Bila pergi nyelai tu tubik mari. Molek dah, comel dah jadi. Jomel dah, tidak jadi seperti tadi. Ni orang-orang yang masa hidup dia ada buat molek, ada buat tak molek. Khalaqu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Dalam Quran pun ada. Dalam Quran pun ada sebut. Orang yang sebahagian amalannya molek, sebahagiannya tak molek. Jadi bercampur bahawa ada molek, ada tak molek. Ini menunjukkan bahawa hak tak molek tu tak boleh buat ke mana-mana. Sebab dia ada kesan dia. Ada akibat dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan mereka. Sebab kesalahan dia tu walaupun ada salah, tetapi ada kebaikan dia. Mana setelah sekian lama dia menerima siksaan, dia dilepaskan. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan mereka. Itulah gambaran yang ditunjukkan kepada Nabi SAW. Kira-kiranya orang lain barangkali tak ada kalau mimpi pun siapa lagu ni. Ditunjuk kepada dia ni serupa dengan wahyu. Lagu ni walaupun kata mimpi, walaupun kata dia pergi Mi'raj, kalau lagu mana-mana pun wahyu mesti diterima. Hak ni takbir dia, bila dia takbir, malaikat tu sendiri takbir. Kalau lagu ni orangnya gini, lagu ni akan jadi lagu ni. Kalau nak lebih lagi tak tahulah. Kalau dia ada lagi kesalahan lain, nyadalah pula balasan untuk kesalahan lain tu pula. Katakanlah dia makan riba, dia berzina, dia begitu gini, ada berlaku atas dia. Kalau ada lagi orang lain lagi, ada lagi banyak. Setelah sekian lama diseksa di sini, diseksa dalam bentuk lain pula untuk hak ni pula. Sebab apa semua tu? Sebab kalau dalam dunia ni pun semua orang terima, semua. Tak kira komunis ke, sosialis ke, kafir, Islam, semua terima. Tak boleh hak jahat dia duduk luar. Kena bubuh dalam je. Selama mana? Kira-kiranya siapa dia serik lah. Kira-kiranya hak dalam dunia dia pun pakat fikir gitu. Macam-macam lah cara pemulihannya buat dalam hak seksa tu seksa. Itu kalau dunia ni ada kaunseling lah, ada kata ni, hak dunia ni. Apa tujuan? Supaya apabila tubik luar tidak mengganggu orang, tidak menyusahkan orang. Sebab di luar ni tidak sesuai. Padahal dunia ni kalau nak kira nasabah juga ada benda tu, tapi orang tak sih. Tengok, semula jadi fitrah manusia tak sih. Mana-mana pun tak sih diganggu, susah. Jadi orang merokok sana, ragu sini, macam-macam jenayah yang berlaku orang tak sih. Lepas tu orang hak buat tu sebut lagi. Serupa juga saya tak. Hak JJ ni orang sebenarnya belajar. Hak ni mari daripada agama lah aja. Iaitu neraka. Apa tak boleh terima neraka?
Kalau dalam dunia boleh terima je. Sebab apa? Akhirat besok nak masuk dalam syurga tak sesuai langsung, tak boleh. Kalau selagi tak bersih, tak sesuai duduk dalam syurga. Memang dia tak sesuai. Kejadian syurga tu tidak sesuai. Dengan sebab itu dia kena bersih. Bersih tu mana? Dalam neraka. Sebab kalau dalam dunia ni orang bersihkan dalam J. Tapi keluar tu tak bersih-bersih juga kadang-kadang. Keluar tu jahat juga, tak serik lagi. Sebab hak dunia. Bolehlah lagu tu. Dan boleh jadi tak serik. Akhirat sesat tak ada dah. Dan kena hak tu sampai habis tu memang dia bersih sungguh. Memang dia sudah layak dah masuk syurga. Baru masuk syurga. Kalau tidak dah. Sebab tidak layak duduk dalam syurga. Setara hak duduk dalam dunia ni, kalau tidak duduk dalam J, busuk banyak mana. Kalau ketuk busuk, air kecing busuk, berok busuk, peluh busuk lama-lama. Sana sini hak tu sakit, hak ni sepak sikit, luka sakit. Setara tu pun kita tak sih. Kita nak duduk luar ni orang-orang yang memberi keamanan, memberi ketenangan. Kita tak sih. Padahal kalau nak kira dunia ni boleh nak sabar tu. Ada hak tempat kekurangan tu. Hak kurang, hak sakit, hak letih, ada berlaku dalam dunia. Tapi tak sih. Tak sih. Bagaimana dalam syurga? Tempat yang tak ada, hak busuk tak ada. Berok kecing tak ada. Tak ada semua. Tentu sekali tidak sesuai. Kalau dalam dunia boleh lepas, nak sabar. Tubik dalam J tu tak serik lagi, ada buat jahat lagi. Sebab dunia ni pun lebih setara mana dunia ni pun. Hak luar ni pun. Hak luar J ni pun. Bukannya istimewa mana kalau nak kira hakikatnya. Jadi kalau syurga, boleh fikir situ. Kita boleh fikir situ. Kalau dunia ni orang tak pasti. Luar ni ada hak jahat-jahat. Syurga ia tempat suci, lagilah tidak sesuai. Dan Allah Maha tahu selama mana, sebanyak mana orang ni kena seksa, baru dia bersih. Baru dia bersih. Dalam Quran ada sebut labithina fiha ahqaba. Itu salah satu. Mereka akan tinggal berada di dalamnya berpuluh-puluh tahun. Ahqab tu, satu hik tu 10 tahun. Puluh-puluh tahun. Satu tahun wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Sehari di sisi Tuhanmu serupa dengan 1000 tahun. Tak tahu hak mana tahun mana ni nak kira, tak tahu. Beratnya. Lepas tu kita kata hak kita buat ni kecil, tak nak sebelah mana. Padahal kau pada bujai adalah dunia ni. Apa ya akhirat gitu mu? Tak boleh kata gitu. Sebab kita sudah tahu dah. Dan kita hak cerdik. Supaya hak cerdik kita kata ayat dah. Ni putus rokok ni. Beringat sikit, walaupun putus rokok ni rumah sebesar-besar rumah, derek rumah ni habis boleh terbakar. Dia faham kan? Faham? Api. Apa makna api? Jangan main-main. Walaupun apa kecil, jangan buat mudah. Sebab apa? Menyebabkan satu deretan, mungkin beberapa deretan. Dan kalau orang tak khabar duduk tidur dalam tu, berapa ramai orang mati. Serupa juga dengan hak ni. Dosa yang dibuat oleh manusia itu serupa. Dia pasal kecil, sebenarnya hakikat dia. Hakikat dia. Dia kena faham tu. Kalau dia faham tu, tak timbul lah. Apa dengan sebab dapat kau putus rokok kita apa ya? Sampai habis bakar gitu mu. Kita tidak maksud gitu. Kita tak suka mana cerdik. Kalau budak tak apalah. Sebab tu hak masuk dalam neraka ni hak dua, hak balik, hak mukallaf. Hak ada akal. Hak berasa bersalah sangat hak gitu gini pun kalau hak cerdik lah. Kalau kebakaran tu berlaku kerana dia. Kalau budak-budak kerana takut ketat gitu je lah. Takut juga budak-budak pun. Tetapi kalau tak kira dari segi hukum tak ada lah. Situ kita boleh fikir. Kita tak boleh kata apa kita buat sikit ni besar. Tak boleh. Berapa banyak kita terutamanya kalau pemimpin pembesar dia berdusta kata saat ni, habis seluruh dunia pergi. Kesan dia sampai seluruh dunia. Berapa ramai orang mati ke dia? Berapa ramai orang yang tidak bersalah ke dia? Orang pakar apa dia? Cuba tengok di negeri Islam sekarang. Apa? Dia kafir lah. Kepala kafir kecep laut. Dia kata ada senjata pemusnah lah gitu gini.
Tak jumpa apa ke? Tak ada. Berapa ramai orang mati tengok ki dia kecap perahu, ki dia menipu. Habis askar Akrah NATO pergi peracur negeri Islam. Faham tidak orang negeri Islam? Berapa ramai orang mati? Hak susah. Tengok. Sebab itu kita tak boleh kata buat salah ni walaupun salah tu sekat tu je. Tidak. Tidak sekat tu. Serupa juga hak jadi pelakon, hak jadi gapo tu. Sedaplah kita kata so kena beringat tidak pelakon sajalah, siapa-siapa pun lah. Siapa-siapa. Dia tunjuk pakaian ni kalau orang tu. Peminat dia tu. Orang buat, orang panggil sebagai idola. Dia tu idola. Jadi segala baju, segala gaya, segala nak turut dia. Lepas turut dia tu betul kan tidak? Kalau dia kena neraka, pakiton juta-juta lagi pengikut ni masuk neraka. Pada tu pakai dedah aurat ke apa tu. Misalnya kita kata. Kita nampak dia buat seorang. Tidak, kesal dia tu. Sebab apa yang jadi lama dan teruk dalam neraka tu? Sebab apa? Sebab saat ni akibat dia. Jadi keliru lah. Sekurang-kurangnya hak tino duduk muskil. Aku pun ada rambut comel juga, tapi tak boleh nak buka. Jadi keliru. Nak jadi seperti tu. Seperti dia tu boleh dah rambut kan, sekali rambut lagu ni kan, sekali rambut lagu ni nak. Tak ada pasal-pasal, mengganggu perasaan orang. Jadi orang minat kepada benda-benda yang tak betul. Setengah-setengah tu. Itu semua tu ada kesal berlaku. Lepas pada tu di sini akhir sekalinya auladul musyrikin. Ini menunjukkan bahawa auladul musyrikin ini akan masuk syurga juga berdasarkan hadis ini. Sebab Nabi SAW kata anak-anak orang musyrikin, dia tu mati di atas fitrah. Mati di atas fitrah pasal dia tidak balik lagi. Bila dia tidak balik masuk syurga ni duduk di sekeliling Nabi Ibrahim tadi dalam taman yang comel tu, tak kena neraka lagu tu. Ini menunjukkan bahawa anak-anak orang kafir yang tidak balik lagi, dia tak ada kena-mengena dengan ibu bapa mereka. Setelah dia balik, dari segi hukuman dunianya, ya. Sebab tu dalam hadis, setengah-setengah hadis tu kita tengok anak-anak orang kafir ni dia mengikut ayah. Mengikut ayah tu dari segi mana? Dari segi hukuman dunia. Maknanya kalau ayah dia mati, ayah dia tu kafir, dia mati lagu mana? Tak ada kubur dia. Ni pun tak ada kubur cara dia lah dalam dunia. Mengikut ayah, kita kira dia tu sebagai kafir lah dalam dunia. Tapi di sisi Allah tidak. Bukan kafir hak kata masuk dalam neraka tu kena seksa tu, tidak. Tak termasuk tu. Sebab dia tak ada buat salah. Dia tak ada buat salah. Lepas pada tu akhir sekali tajawazallahu anhu. Situlah. Dan ini habis bab ni Imam Bukhari kan seperti kita maklum je, dia ada bara'ah ikhtitam dia. Dia ada isyarat kepada tamat setiap kitab. Dan tamat itu menunjukkan berarti sekali, iaitu duduk mana? Tajawazallahu anhu. Allah mengampunkan mereka. Allah ampuni mana? Bahawa orang itu mati. Barulah nampak besar setara mananya makna keampunan Allah itu. Kalau kita selagi duduk dalam dunia ni, orang kata kalau buat kau ni Allah ampun dosa, tak nampak. Ampun tu bila mati. Jadi kena ingat mati. Selain daripada itu, kalau kita perhatikan semua dalam bab ni kan, semua ni cerita alam bisa alam lain berlaku. Bila alam lain, kita kena ingatlah bahawa kita akan pergi suatu hari nanti ke alam yang lain. Kita akan mati, pergi ke alam yang lain. Ini adalah sebahagian yang kecil daripada perjalanan kita. Satu stesen saja, nak pergi lagi. Jadi kita mengharapkan sangat Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Kalau dia tidak ampun, kita dalam keadaan serba kurang, dalam keadaan lemah ni, boleh jadi banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa, maka beratlah kita. Sekurang-kurangnya kalau kita jadi hak saat ni khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah, ni pun berat dah. Tak salah. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan mereka daripada dulu lagi, ampun. Tak berlaku ni, tak berlaku. Hak ni Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kemudian.
Setelah dia menjalani hukuman dulu, setelah dia menjalani hukuman dulu, kita sudah jumpa dah kan dalam hadis syafaat gapo, orang tu syafaat, orang ni syafaat, akhir sekali Allah SWT sendiri yang mengeluarkan daripada neraka. Wallahu a'lam.